Radio Thailand World Service dalam bahasa Melayu untuk Anda mengenali Thailand. Assalamualaikum, Anda bersama saya Nadia Abdul Latif. Saudara pendengar, sidang kemuncak KOS ASEAN Rusia merupakan platform peringkat pemimpin antara negara anggota komuniti ASEAN dan Persekutuan Rusia. Sidang ini dianjurkan sebagai case KOS di luar jadual sidang kemuncak ASEAN yang biasa, bertujuan untuk membincangkan, mengesahkan komitmen dan menetapkan hala tuju strategik kerjasama dalam pelbagai dimensi. Pada tahun ini, sidang tersebut telah berlangsung dari 16 hingga 19 Jun yang lalu di Bandar Kazan, negara Rusia. Dalam kesempatan ini, Perdana Menteri Anutin Chan Virakul telah menghadiri mesyuarat bersama para pemimpin negara anggota ASEAN. Kehadiran beliau adalah untuk bersama-sama menetapkan hala tuju kerjasama antara ASEAN dan Rusia sempena ulang tahun ke-35 hubungan ASEAN-Rusia. Mesyuarat tersebut dipengerusikan bersama Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Filipina Ferdinand Roma Aldes Marcos Jr. Semasa mesyuarat tersebut, Perdana Menteri telah mencadangkan agar kerjasama ASEAN-Rusia memberi tumpuan kepada 3 isu penting, yaitu regionalisme, memperkukuh peranan ASEAN dalam mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau di tengah-tengah lanskap global yang sedang berubah. Kedua, resilience, meningkatkan daya tahan untuk menghadapi risiko yang mungkin berlaku, termasuk cabaran dalam keselamatan makanan, tenaga perubahan iklim, serta kerentanan rantaian bekalan yang menjadi teras kepada kerjasama ASEAN-Rusia. Yang ketiga, relevance, memenuhi keperluan rakyat yang menjadi penentu kepada nilai sebenar hubungan ASEAN-Rusia. Kerjasama antara kedua-dua pihak haruslah berpusatkan rakyat dan bersama-sama menangani cabaran bentuk baharu yang memberi kesan langsung kepada keselamatan dan kualiti hidup masyarakat, seperti penipuan dalam talian, jenayah cyber, dan rangkaian jenayah rentas sempadan. Selain dari itu, Perdana Menteri menyatakan bahawa persediaan masyarakat untuk memanfaatkan peluang masa depan adalah sangat penting. Memandangkan teknologi sedang mengubah cara hidup, pekerjaan dan persaingan ekonomi, pelaburan dalam pembangunan modal insan serta pemantapan kemahiran masa depan amat diperlukan dengan menggalakkan ASEAN dan Rusia untuk memperluas kerjasama dalam aspek transformasi digital, kecerdasan buatan, teknologi baharu, dan pendidikan. Selain mempromosikan pertukaran ilmu, pembangunan kemahiran, pemberkasaan belia, serta pertukaran antara budaya masyarakat demi membuka peluang baru bagi generasi akan datang. Sidang kemuncak KOS ASEAN Rusia kali ini dianggap sebagai titik penting untuk menyemak semula dan meningkatkan tahap perkongsian bersama agar mampu bertindak balas terhadap cabaran dunia moden, sekaligus memberikan manfaat yang nyata kepada rakyat semua pihak. Pada masa yang sama, beliau turut menyentuhkan tentang situasi konflik di Timur Tengah yang memberi kesan kepada komuniti dunia, serta menzahirkan ucapan tahniah atas usaha diplomasi dalam mencari perjanjian damai. Dengan harapan ia akan membantu mempromosikan keamanan dan kestabilan yang mampan di rantau tersebut. Saudara pendengar, System Center merupakan pusat inovasi dan kecerdasan buatan yang pertama di ASEAN. Pusat ini memainkan peranan penting dalam menyokong pembangunan rangkaian INEIC, termasuk penubuhan AI testbed, untuk menguji inovasi sebelum dilancarkan ke pasaran sebenar. Selain dari itu, ia bertujuan untuk memperkasakan usahawan dalam bidang STEM supaya dapat memperluas ilmu pengetahuan, hasil penyelidikan dan inovasi ke arah pemanfaatkan komersial di peringkat antarabangsa. Terbaru, Dr. Pan Phomsak Aruni,
Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi, Sains Penyelidikan dan Inovasi, telah mempengerusikan Majlis Perasmian Pusat Pembelajaran Sister Center di bangunan pentadbiran Taman Sais di daerah utara, wilayah Chiang Mai. Penubuhan Sister Center ini merupakan hasil lanjutan daripada pemeterian memorandum persefahaman antara pihak Kementerian MHESI, University Chiang Mai dan University Nottingham Trent. Kerjasama ini bermatlamat untuk meningkatkan kolaborasi dalam bidang akademik, penyelidikan inovasi serta pembangunan tenaga kerja digital dan AI untuk menghasilkan impak praktikal yang konkret. Dr. Phan Phomsak menyatakan pusat ini akan berfungsi sebagai mekanisme penting dalam penyelidikan pembangunan dan penciptaan inovasi bersama antara Thailand dan United Kingdom. Fokus utama diberikan kepada pembangunan tenaga kerja AI dalam 4 sektor utama, iaitu sektor pembuatan, sektor perkhidmatan, sektor pemasaran dan data. Sektor perancangan strategik, langkah ini juga menyokong pengaplikasian AI untuk meningkatkan kecekapan kerja, mengurangkan tempoh masa operasi serta melonjakkan daya saing sektor perniagaan dan industri Thailand. Pelancaran Sister Center ini menandakan satu langkah penting dalam memacu kerjasama AI dan inovasi di peringkat dunia. Ia bersedia menyokong pembangunan tenaga kerja berkualiti tinggi serta memperkukuh ekosistem teknologi dan inovasi untuk memenuhi keperluan industri masa depan negara. Saudara pendengar, Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN Korea merupakan kerangka kerja perjanjian perdagangan antara negara anggota ASEAN dan Korea. Objektif utama adalah untuk mengurangkan dan menghapuskan sekatan tarif kastam, mempromosikan perdagangan dan pelaburan, serta membina kerjasama dalam bidang ekonomi digital, e-dagang dan alam sekitar. Puan Uma Phon Futragun, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Perundingan Perdagangan Antarabangsa, mendedahkan bahawa beliau telah menghadiri mesyuarat jawatan kuasa bersama perundingan peningkatan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN Korea kali yang kedua pada 11 hingga 12 Jun yang lalu di Seoul, Korea. Dalam mesyuarat tersebut, negara anggota ASEAN dan Korea telah menetapkan plan kerja untuk mencapai sasaran. Memuktamadkan rundingan tersebut secara signifikan menjelang tahun 2027. Mesyuarat AKFTA Upgrade JC ini dianggap sebagai langkah penting dalam mengemaskan perjanjian AKFTA yang kini telah berkuat kuasa di Thailand selama lebih dari 17 tahun supaya selaras dengan konteks ekonomi dunia yang berubah. Kedua-dua pihak bersetuju agar peningkatan perjanjian ini merangkumi isu-isu moden yang penting seperti ekonomi digital, ketersambungan rantaian bekalan, perlindungan pengguna dan persaingan, pembangunan mampan, ekonomi hijau. Puan Uma Phon berkata lagi mesyuarat JC kali ini diadakan secara serentak dengan mesyuarat 13 kumpulan kerja. Antaranya termasuklah kumpulan kerja ekonomi digital, persaingan perdagangan dan perlindungan pengguna, perusahaan mikro, kecil dan sederhana, harta intelek, kerjasama ekonomi, perdagangan barangan, serta pembangunan mampan dan ekonomi hijau. Thailand telah mencadangkan agar kumpulan kerja, kerjasama ekonomi dan kumpulan kerja MSME bekerja sama rapat. Tujuannya adalah untuk memperluas peluang untuk usahawan MSME di ASEAN supaya mendapat manfaat daripada kerjasama dalam sektor-sektor yang mempunyai potensi tinggi di Korea. Memacu rundingan peningkatan perjanjian AKFTA kali ini menunjukkan kesediaan Thailand untuk bekerja sama rapat dengan anggota ASEAN dan Korea
demi mencapai hasil yang konkret, sekaligus memberikan manfaat maksimum kepada sektor perniagaan dan rakyat semua pihak. Mesyuarat AKFTA Upgrade JC kali yang ketiga dijadualkan pada bulan September 2026 akan datang. Dan yang terakhir di hari ini, Thailand memamerkan potensinya dengan menjadi tuan rumah dalam acara terbesar di dunia sekali lagi, yaitu Gastech Bangkok 2026. Acara akan berlangsung pada 14 hingga 17 September 2026 di Pusat Pameran dan Konvensyen Baitek. Ia dianggap sebagai platform tenaga peringkat dunia yang paling penting di tahun ini dan menandakan kepulangan acara tersebut ke Thailand buat kali pertama dalam tempoh 18 tahun. Ikenat Prom Pan Menteri Tenaga mendedahkan bahawa acara ini akan menghimpunkan para pemimpin tenaga dunia lebih dari 105 buah tenaga dengan jangkaan kehadiran melebihi 50,000 orang peserta sepanjang 4 hari acara berlangsung. Sebanyak lebih dari 18 platform persidangan dan seminar akan diadakan merangkumi peringkat menteri, eksekutif kanan sehingga ke sesi teknikal. Acara ini akan menampilkan lebih dari 1,000 orang penceramah untuk berkongsi ilmu pengetahuan di samping pameran inovasi teknologi dan penyelesaian tenaga lebih daripada 1,000 buah syarikat terkemuka di dunia. Kesemua ini bertujuan untuk menyokong keselamatan tenaga, meningkatkan kecekapan dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Ikenat menyatakan Thailand mempunyai kesediaan sepenuhnya untuk menjadi hub tenaga dunia. Acara Gastech 2026 akan dirasmikan oleh Perdana Menteri dan merupakan pentas penting untuk menghubungkan para pemimpin tenaga, sektor awam, sektor swasta dan pelabur dari seluruh dunia untuk sama-sama menentukan hala tuju tenaga masa depan. Pada masa yang sama, megatrend dalam bidang AI, pusat data dan pengkomputeran cloud semakin meningkatkan permintaan tenaga di rantau ini. Thailand mempunyai peluang besar untuk melangkah menjadi pusat ekonomi digital serantau sekiranya terdapat pelaburan tenaga yang stabil dan mampan, diiringi dengan kerjasama antara bangsa yang berterusan. Praset Sinsuk Praset, Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga, beliau menjelaskan bahawa teknologi dan sorotan utama dalam acara ini akan merangkumi gas asli, sistem jana kuasa elektrik, logistik, pengangkutan tenaga, teknologi masa depan, seperti kecerdasan buatan, infrastruktur digital, hidrogen, serta teknologi penangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon, pendekatan ke arah kenetralan karbon. Pendekatan ke arah kenetralan karbon. Selain dari itu, Gastech 2026 akan melancarkan platform baharu yang menjadi tarikan utama, ialah AI X Energy. Ini merupakan ruang kos yang memfokuskan kepada AI, infrastruktur digital dan sistem tenaga masa depan, berfungsi sebagai tempat pertukaran idea antara pemimpin industri AI dan industri tenaga. Kementerian Tenaga juga merancang untuk memacu projek penting dalam pelbagai dimensi, terutamanya meningkatkan kedudukan Thailand sebagai hub LNG serantau. Langkah ini dilaksanakan melalui pembesaran infrastruktur gas asli, termasuk terminal penerimaan pengegasan semula, projek T1, T3, serta peningkatan kapasiti pengimportan dan pengedaran LNG. Inisiatif ini dirancang untuk menampung permintaan dalam negara serta menjadikan Thailand sebagai pusat perdagangan dan pengedaran LNG ke negara-negara jiran di ASEAN. Di samping itu terdapat plan pembangunan infrastruktur tenaga untuk menyokong peralihan ke sistem tenaga yang lebih fleksibel dan stabil, sekaligus memacu Thailand menjadi pusat tenaga serantau dalam jangka masa panjang.
Sekian berita. Assalamualaikum. Radio Thailand World Service, berita dalam bahasa Melayu. Terima kasih yang Anda ikuti program kami.